Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada sidang hadirin yang sedang menonton bicara santai pada hari ini. Alhamdulillah, pada hari ini anda bersama saya Nurul Sarah Akila binti Muhammad Yusof selaku moderator anda pada hari ini. Saya ditemani 4 orang panel yang hebat. Nampaknya kesemua berbunga ya pada hari ini yang cukup hebat dalam bidang kerja sosial. Sebelum kita melangkah dengan lebih lanjut dalam bicara santai kita hari ini, saya akan menerangkan serba sedikit tentang apa yang ingin kita ulaskan pada hari ini. Untuk pengetahuan sidang penonton, bicara santai hari ini bertujuannya untuk mengaitkan isu kekeluargaan dengan filem di Malaysia yang dikenali ramai dalam kalangan masyarakat kita, iaitu tidak asing lagi dengan tajuknya adalah Papadom. Hebatnya sidang kita hari ini adalah kerana lain daripada yang lain. Apa yang lainnya tu? Panel-panel ini akan memberikan ulasan kepada penonton sekalian mengenai isu kekeluargaan berdasarkan perspektif kerja sosial dengan mengaitkan penceritaan kisah hidup Sa'adam dan Mia Sarah, anak perempuannya dalam filem Papadom. Sedikit sebanyak forum kita mampu memberikan pendidikan dan pendedahan kepada masyarakat kita mengenai isu kekeluargaan yang dihadapi masyarakat kini. Tanpa membuang masa lagi, saya ingin memperkenalkan barisan ahli panel. Panel yang pertama hari ini ialah Cik Rohamiza binti Abdul Rani yang dilahirkan di Taiping, Perak. Ya, saya. Okey, panel yang seterusnya Cik Nurul Amalia binti Rahami yang dilahirkan di Johor. Hai, Assalamualaikum. Panel yang ketiga pula ialah Cik Siti Nasuha binti Muhammad Subri yang tinggal di Kulim, Kedah. Assalamualaikum. Dan panel yang terakhir dalam sesi ini ialah Cik Nur Zulaika Asma binti Zawawi yang tinggal di Putrajaya. Hai, Assalamualaikum semua. Baiklah, kita mulakan dengan Cik Rohamiza. Seperti yang kita lihat pada hari ini, banyak kes-kes yang sedang giat menular di media sosial berkaitan isu-isu keluarga yang dihadapi masyarakat kita. Jadi, bolehkah Cik Rohamiza ceritakan sedikit antara isu keluarga yang dihadapi oleh filem Papadom ini? Terima kasih Cik Moderator yang sungguh cantik ya pada hari ini. Antara isu keluarga yang dihadapi dalam filem Papadom ini adalah antaranya sikap Sa'adom yang mengabaikan tanggungjawab sebagai seorang ayah dan juga sebagai seorang suami. Hal ini boleh dilihat dalam filem Papadom ini apabila Sa'adom lebih mementingkan perniagaannya sehingga tidak pandai untuk membahagi masa bersama isterinya Munirah dan anaknya Mia Sarah. Kesannya, isu mengabaikan tanggungjawab dalam sesebuah keluarga ini akan mengakibatkan perselisihan faham antara suami dan isteri. Anak-anak juga akan merasa ketandusan kasih sayang daripada ayahnya sendiri. Oleh itu, dalam keluarga haruslah pandai untuk membahagi masa walau sesibuk mana pun kita mencari rezeki untuk keluarga, dan sebagai ibu atau ayah perlulah memainkan peranan yang baik supaya dapat hidup dalam sebuah keluarga yang harmoni dan juga positif. Seterusnya, isu keluarga yang dihadapi dalam filem Papadom ini ialah sikap Sa'adom yang gagal memahami kehidupan seorang anak gadis. Sikap Sa'adom dalam filem Papadom ini adalah seorang ayah yang overprotective terhadap anaknya Mia Sarah selepas kematian isterinya sehingga mengakibatkan Mia Sarah berasa malu dengan rakan-rakannya sendiri, berasa terkongkong dan akhirnya memberontak terhadap sikap ayahnya yang sedemikian. Pemberontakan tersebut memperlihatkan jurang pemahaman antara seorang ayah dan seorang anak gadis akibat dua perbezaan perspektif antara dua generasi yang berbeza. Itu sikap overprotective ini perlulah berpada-pada terhadap anak kerana setiap anak daripada kita akan semakin dewasa dan mereka hanya menginginkan sedikit kebebasan untuk mengatur kehidupan mereka sendiri. Apabila sikap overprotective ini berpada-pada, anak-anak akan hanya mengharapkan kepada kita sebagai seorang
ibu atau ayah, dan mereka tidak akan dapat mampu berdikari untuk kehidupan mereka kelak. Jadi sudah terang lagi bersudah ya apabila isu keluarga yang dihadapi dalam sesebuah institusi keluarga tu bukan perkara yang kita boleh ambil ringan dan ambil mudah oleh ibu bapa. Mereka seharusnya mengambil peranan sebagai ibu bapa dalam membentuk keluarga bahagia dan harmoni. Okey, baiklah. Saya beralih pula kepada panel kedua kita, iaitu Cik Amalia yang cantik berseri-seri. Cik Amalia, seperti kita sedia maklum bahawa di dalam profession kerja sosial terdapat banyak sangat topi peranan yang ada. Oleh itu, apakah peranan pekerja sosial yang dapat dikaitkan dengan dalam filem Papadam ini? Terima kasih Cik Sarah. Baiklah, kalau dalam filem Papadam ni, topi peranan yang terlintas di fikiran saya ada dua, iaitu topi peranan sebagai enabler, pemangkin perubahan, dan mediator, perantara. Okey, pekerja sosial yang memakai topi enabler ni, dia akan bantu klien untuk nyatakan keperluan, menjelaskan dan mengenal pasti masalah. Seperti mana yang kita lihat dalam filem Papadam ni, Saadum, kalau kamu analisis sikap dia terhadap Mia, Saadum sebenarnya tak tahu apa yang dia buat terhadap Mia tu dah melangkaui batas. Kalau dalam terma lain, crossing the boundaries. Okay? Perkara ni sangatlah tak sihat sebenarnya ya, sebab ia mengganggu privasi Mia yang semakin meningkat dewasa. Jadi enabler akan bantu klien untuk kenal pasti masalah dan meneroka pelbagai strategi penyelesaian. Kita dah teroka pelbagai strategi penyelesaian, kita akan pergi kepada peringkat seterusnya, memilih dan mengaplikasikan strategi. Mungkin saya boleh cadangkan Saadum beberapa terapi yang boleh buatkan dia lebih tenang apabila Mia Sarah tak ada depan mata Saadum. Dan saya juga boleh cadangkan kepada Mia Sarah untuk tolerate dengan sikap ayah dia, tapi kena letakkan syarat. Win-win situation. Itu goal kita, kesejahteraan optimum. Jadi enabler ni dia akan bangunkan potensi klien agar mereka ni berupaya untuk mengendalikan masalah dengan lebih berkesan. So, bila macam ni, kita secara tak langsung beri panduan bagi membantu klien bertindak segera dalam melakukan tindakan yang bersesuaian dalam menghasilkan perubahan tu. Perubahan apa yang kita nak dalam filem ni? Mia Sarah boleh buat keputusan sendiri, dan Saadum boleh let go dia punya mistakes untuk dia rasa lebih tenang dengan kehidupan dia. Okay. Seterusnya, yang saya cakap tadi mediator. Yang pertama tadi enabler kan, yang kedua mediator. Kenapa saya cakap mediator adalah kerana kita boleh tengok dalam filem Saadum dan Mia Sarah ni, kedua-dua daripada mereka mempunyai pendapat yang berbeza. Jadi timbullah konflik antara mereka berdua. Jadi apakah yang perlu pekerja sosial lakukan? Pekerja sosial yang memakai topi mediator ni, tugas dia bertindak membantu klien yang sedang menghadapi konflik. Maafkan saya, menghadapi konflik bagi mencari kata sepakat dan mewujudkan persefahaman. Lagi satu yang kita perlu tahu, mediator ni dia tak menyebelahi mana-mana pihak, sehingga dia dapat maklumat yang tepat, lengkap dan sahih, supaya dia mudahkan kerja untuk merancang tindakan pemulihan yang bersesuaian untuk capai kesejahteraan kedua-dua pihak. Jadi tujuannya, semua tujuan adalah sama, nak mencapai kesejahteraan optimum tu. Wow, menarik betul penerangan Cik Amalia ya. Bersemangat menerangkannya. Jadi kita boleh nampak yang topi peranan setakat ini adalah enabler pekerja sosial akan membangunkan potensi klien agar mereka berupaya mengendalikan masalah dengan lebih berkesan. Dan pekerja sosial pula sebagai mediator akan bertindak bantu klien untuk mendapatkan kata sepakat dan persefahaman akibat daripada konflik dalam keluarga seperti keluarga Saadum ini. Oleh disebabkan saya dan para
para hadirin bicara santai hari ini sangat teruja dan terkesima dengan topi seorang pekerja sosial. Jadi saya nak beralih kepada panel ketiga kita, iaitu Cik Nasuha. Boleh Cik Nasuha berikan topi peranan yang lain daripada yang kami bincangkan tadi? Selain daripada memakai topi sebagai pemangkin perubahan dan juga pengantaraan, seorang pekerja sosial juga boleh berperanan sebagai seorang pendidik. Seorang pekerja sosial boleh berperanan dengan menyampaikan ilmu dan juga maklumat dalam kalangan sistem klien dan terhadap sistem-sistem yang ada di sekitar klien. Okey, saya boleh bagi contoh bagaimana kita untuk memakai topi dalam filem Papadom ini, ya. Okey, kita boleh sampaikan ilmu bagaimana ingin mendidik anak dengan betul kepada sang adun. Hal ini kerana kita lihat di mana perwatakan yang dibawa oleh sang adun ini berubah 100% selepas kematian isterinya, iaitu daripada seorang peniaga nasi kandar yang sangat sibuk sehingga tiada masa untuk diberikan kepada anak dan juga isterinya, dan bertukar menjadi seorang pekebun di kolej tempat anaknya belajar kerana terlalu risau keselamatan anaknya seandainya anaknya berjauhan dengannya. Jadi, di sini peranan pekerja sosial adalah dengan memaklumkan kepada sang adun yang mana dalam mendidik anak tidak perlu melakukan sedemikian. Sebaliknya, sang adun hanyalah perlu beri didikan yang betul kepada anaknya di awal usia supaya anaknya tidak mudah terjerumus dengan melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan diri, dan anaknya itu dapat membezakan antara yang betul dan juga yang salah, dan yang paling penting anaknya itu dapat menjaga diri dan juga keluarga walaupun di mana berada. Seterusnya, Cik Sarah, seorang pekerja sosial juga boleh berperanan sebagai seorang broker ataupun dikenali sebagai orang tengah dalam memberi perkhidmatan kepada klien. Dengan memegang topi sebagai orang tengah ini adalah untuk menghubungkan klien yang memerlukan bantuan, terutamanya kepada mereka yang tidak tahu untuk mendapatkan sumber, dengan menghubungkan klien dengan sumber-sumber yang ada di sekitar mereka. Seorang pekerja sosial perlulah mempunyai kemahiran terlebih dahulu dengan mengenal pasti sumber-sumber yang boleh digunakan oleh klien dalam proses memberi pertolongan. Contohnya dalam kes filem Papadom ini, di mana seorang pekerja sosial boleh bantu menghubungkan klien, yang ini sang adun, dengan pihak kaunselor ataupun pihak psikologi. Hal ini kerana kita dapat lihat di mana sang adun sering mengalami halusinasi, iaitu dengan kemunculan jelmaan arwah isterinya dengan menyuarakan kebimbangan tentang anak gadis mereka. Mungkin perkara ini sang adun merasakan adalah perkara ini biasa, tetapi ia mungkin akan menjadi pelik apabila dipandang oleh orang lain, kerana sang adun seperti berinteraksi dengan bayangannya sendiri. Dalam kes ini, mengapa sang adun perlu dirujuk kepada pihak berkenaan? Hal ini kerana berkemungkinan besar sang adun telah pun mengalami gangguan mental, iaitu halusinasi. Selain itu juga, seorang pekerja sosial boleh menghubungkan anak kepada sang adun, yang ini Maisara, kepada kaunselor. Hal ini kerana jika kita lihat daripada filem tersebut, bahawa Maisarah telah pun dia sangatlah stres dengan sikap ayahnya, sehingga ia meluahkan perasaannya di media sosial. Wah, kalau kita lihat dekat sini lah kan penonton, hebat-hebat peranan seorang pekerja sosial kan.
Sebenarnya saya pun baru tahu pikul tanggungjawab sebagai pekerja sosial ni bukan mudah peranan-peranannya. Dalam membina keluarga pasti ada sahaja masalah ataupun konflik yang timbul dan perlu diselesaikan dengan cara rasional. Jadi Cik Zulaika, sebagai seorang pekerja sosial, apakah kemahiran yang terdapat dalam pekerja sosial bagi membantu klien mengenali konflik keluarga seperti filem Papadum ini? Baik, terima kasih untuk soalan tersebut. Apa yang boleh saya kongsikan berdasarkan perspektif kerja sosial ialah kemahiran menolong merupakan salah satu kemahiran yang boleh digunakan dalam membantu klien yang mengalami masalah ataupun krisis seperti ini. Baiklah, dalam kemahiran menolong ini kita ada 3 proses, iaitu yang pertama, kita perlu mengenal pasti senario masalah klien. Sebagai contoh, pekerja sosial perlu membawa klien untuk bercerita tentang isu diri, membantu klien memberi fokus pada satu daripada beberapa isu ataupun masalah, serta membantu klien memperoleh perspektif baru. Kedua, kita juga perlu tahu apa yang diharapkan oleh klien. Pekerja sosial hendaklah membantu klien melalui perbincangan terbuka dan membuka minda mereka dengan persoalan-persoalan seperti tanggungjawab diri, mengubah gaya hidup, melakukan sesuatu yang baru, meninggalkan kehidupan yang negatif serta mewujudkan satu kehidupan yang baru. Berdasarkan filem Papadum ni, pekerja sosial perlulah membantu Saadum bersama Mia Sarah supaya mereka jelas dengan harapan diri mereka dan persoalan-persoalan tersebut agar mereka dapat mengatasi masalah yang mereka hadapi. Dan langkah terakhir dalam proses kemahiran menolong ialah pekerja sosial mestilah mempunyai pelan intervensi klien untuk berubah. Pada peringkat ini, pekerja sosial mestilah membawa klien seperti Saadum untuk bertindak melalui proses mencari beberapa alternatif yang baik atau sesuai. Kerana harapan klien sahaja tidak akan membuahkan hasil jika pekerja sosial tidak melakukan sebarang perancangan. Pekerja sosial haruslah bersama-sama berganding bahu bersama klien dalam mengatasi segala permasalahan yang berlaku. Tanpa membuang masa, saya nak tanya pendapat dekat panel Cik Rohamiza. Seperti yang Cik Zulaika memperjelaskan tentang kemahiran seorang pekerja sosial dalam membantu klien mengembalikan kefungsian sosial mereka seperti kemahiran menolong, iaitu merangkumi proses-proses yang telah dinyatakan tadi. Maka Cik Rohamiza boleh terangkan dengan lebih lanjut apa sebenarnya kemahiran yang profesion kerja sosial ni gunakan dalam bantu klien. Silakan. Terima kasih Cik Sarah. Seterusnya, antara kemahiran yang boleh pekerja sosial gunakan bagi membantu klien yang mempunyai isu kekeluargaan seperti filem Papadum ini ialah kemahiran melayan. Kemahiran melayan bertujuan untuk membantu klien lebih rasa selesa untuk meluahkan perasaan mereka sendiri kepada pekerja sosial dan dapat membina repo yang baik bersama klien. Hal ini kerana sekiranya tiada pembinaan repo yang baik antara pekerja sosial dan klien, ini akan menyukarkan pekerja sosial untuk memberikan perkhidmatan yang seterusnya. Selain itu, kemahiran mendengar juga penting ketika perkhidmatan diberikan kepada klien. Pekerja sosial tidak boleh sesekali menyampuk ketika klien bercerita atau meluahkan perasaan mereka. Sebaiknya kita perlulah mendengar sehingga mereka menghabiskan cerita mereka. Seandainya pekerja sosial menyampuk, ia akan menyekatkan penceritaan mereka dan menyebabkan klien tidak mahu bercerita kepada pekerja sosial lagi. Okey, baiklah. Seperti yang kita tahu, nilai merupakan perkara penting dalam menentukan hala tuju dalam perkhidmatan kerja sosial. Menurut National Association Social Work NASW 1999, terdapat 6 nilai perlu diterapkan dalam seorang diri social work. Jadi, boleh Encik Amalia terangkan 2 nilai yang sesuai digunakan dalam memberi perkhidmatan kes filem Papadum ini?
Terima kasih Cik Sarah atas soalan tersebut. Pada pendapat saya, nilai yang sesuai bagi memberikan perkhidmatan dalam filem Papadum ni adalah nilai kepentingan dalam hubungan manusia ataupun importance of human relationship. Sebab kenapa saya pilih nilai tersebut, kerana saya akan sentiasa berhubung dengan manusia semasa memberikan perkhidmatan. Jadi pentinglah nilai itu kan. Dan saya rasa nilai ni wajar, dan pada saya nilai ni sebenarnya applicable kat semua orang. Sebab semua orang, semua lapisan masyarakat pun boleh amalkan nilai ni. Kalau dalam filem Papadum pun sama, Saadum perlu sentiasa perlu bertoleransi dengan individu lain. Sebab kalau kita perasan lah, dalam filem ni sebenarnya dia punya kehidupan tu seolah-olah berteraskan Mia sahaja. His life revolves around Mia. Sebenarnya benda macam tu tak patut jadi dan tak wajar pun untuk berlaku, kerana Saadum ada kehidupan dia sendiri. So, nilai kedua pula adalah berintegriti. Pekerja sosial harus jujur dan penuh bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas. Ia mestilah seiring dengan matlamat perkhidmatan dan etika dalam praktik kerja sosial. Boleh jadi satu hari nanti saya akan berurusan ataupun memberi perkhidmatan kepada klien seperti Saadum. Jadi semasa saya berurusan dengan klien tersebut, saya kenalah jujur dan explain satu persatu kepada klien tersebut tentang keadaan sebenar dia. Sebab kadang-kadang atas dasar nak menjaga hubungan dengan klien, pekerja sosial akan beat around the bush. Sugarcoat lah orang kata kan. Macam tak bagi tahu sejujurnya, berdolak dalik. So perkara macam tu tak patut berlaku. So kita kena amalkan integriti tu. Dia kena straight to the point, tapi dalam bahasa yang memadai lah. Jelas sekali penjelasannya itu, Cik Amalia. Saya setuju dengan nilai-nilai yang diterapkan oleh seorang pekerja sosial mampu memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada kliennya. Seterusnya, kita beralih semula kepada Cik Nasuha. Boleh tak Cik Nasuha jelaskan dengan lebih lanjut apakah nilai-nilai lain yang pekerja sosial sematkan ke dalam diri mereka dalam memberikan perkhidmatan ataupun mengembalikan kefungsian hidup seorang klien ni? Terima kasih Cik Sarah di atas soalan yang diajukan. Selain itu juga, seorang pekerja sosial boleh menggunakan nilai kecekapan dalam membantu klien. Kecekapan yang dimaksudkan di sini adalah seorang pekerja sosial perlu cekap dalam bidang pertolongan dan juga perkhidmatan yang diberikan. Oleh itu, perkara yang perlu dilakukan adalah dengan tingkatkan diri dari segi kemahiran, ilmu dan juga profesionalisme dalam praktis kerja sosial bagi meningkatkan diri dengan kecekapan ketika memberi perkhidmatan kepada klien. Misalnya seperti dalam filem Papadum ini, kita tahu ya di mana Saadun, isterinya dan juga anaknya mempunyai konflik dalam keluarga. Jadi, sebelum mengadakan sesi bersama mereka, pekerja sosial ini perlulah membuat sedikit pembacaan ataupun research mengenai ilmu kekeluargaan agar dapat memberi perkhidmatan yang baik kepada keluarga Saadun tanpa ada sebarang permasalahan yang berlaku, sekaligus dapat mengembalikan semula kesejahteraan dalam keluarga Saadun. Seorang pekerja sosial juga boleh menggunakan nilai perkhidmatan untuk manusia.
Perkhidmatan yang disediakan ini adalah untuk membantu klien yang memerlukan dan bantu tangani masalah mereka dengan memastikan perkhidmatan yang diberikan itu dapat menghubungkan klien dengan sumber-sumber yang dapat mengembalikan semula kefungsian sosial klien, lantas dapat meneruskan kelangsungan hidup mereka. Okey, contohnya kita boleh lihat dalam filem Papa Dom ini di mana seorang pekerja sosial perlu bantu Mia Sarah, iaitu anak kepada sang adun, supaya dapat mengembalikan semula kesejahteraan hidupnya. Hal ini kerana beliau berasa tertekan dan juga rasa malu dengan rakan-rakannya kerana sikap ayahnya yang overprotective ke atasnya sehingga membuatkannya rasa dikongkong dan juga tidak boleh membuat keputusan sendiri walaupun Mia Sarah ini sudah di peringkat dewasa. Terima kasih Cik Nasha. Benarlah keluarga yang utuh dan mampu berfungsi dengan berkesan dapat membentuk tingkah laku dan nilai yang terpuji dalam keahliannya. Kefungsian dan kesejahteraan keluarga boleh dicorakkan oleh pelbagai proses yang berlaku di kalangan ahli keluarga. Apa yang kita boleh lihat di sini, nilai kecekapan dan perkhidmatan yang digunakan oleh seorang pekerja sosial itu sedikit sebanyak mampu membantu klien dalam melihat dan membuka pandangan kembali terhadap kefungsian sesuatu keluarga tersebut kembali pulih. Berbalik kepada panel Cik Zulaikha, dalam isu sebeginilah kan, sebenarnya apa teori yang digunakan oleh seorang pekerja sosial tu? Terima kasih Cik Sarah. Berdasarkan filem Papa Dom ni, teori peranan merupakan salah satu elemen penting yang mana teori peranan merupakan teori yang menganggap bahawa setiap manusia mempunyai kedudukan dalam struktur sosial dan setiap posisi memiliki peranannya. Maka, Saadum mula mengalami konflik peranan iaitu bebanan peranan atau dikenali sebagai role overload. Apa yang kita boleh lihat ialah Saadum berperanan sebagai ayah kepada anaknya Mia Sarah dan pada waktu yang sama beliau juga berperanan sebagai ibu kepada anaknya setelah isterinya meninggal dunia. Beliau terpaksa melakukan pelbagai cara supaya beliau terus dapat mengawasi Mia Sarah walaupun anaknya itu sudah menginjak dewasa. Baiklah para penonton sekalian, keluarga merupakan entiti terkecil dalam masyarakat yang akan bergabung dan kembang menjadi sebuah bangsa dan negara. Ibu bapa sepatutnya gigih berusaha untuk menyelesaikan segala masalah yang dihadapi dalam keluarganya dengan mengutamakan pemupukan keluarga bahagia. Hadirin sekalian, dengan sempurnanya penyampaian bicara santai kita tadi, maka sempurnalah majlis kita pada hari ini. Inilah yang dikatakan, ibarat menanam sudah dituai, ibarat musafir sudah sampai. Umpama berlayar telah sampai ke destinasi. Saya, Nurul Sarah Akla binti Muhammad Yusof, sebagai moderator anda pada hari ini, ingin memohon kemaafan sekiranya terdapat kekurangan dan ketelanjuran sepanjang bicara santai dijalankan. Sekian, terima kasih.